Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk kelas kita, kelas matematik pada malam ni. Jadi kita akan mulakan seperti biasa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita sambung untuk kita punya perbincangan soalan format SPM. Jadi saya tak buat kelas wajib sebab minggu ni dan saya tak sure sebab ada pelajar ramai yang start dengan exam Jadi saya tak nak ganggu mereka, so saya buat kelas tak wajib lah. Jadi siapa yang hadir, awak dapatlah sedikit ilmu pengetahuan dan bagi yang tak hadir boleh tengok rakaman kelas. Okey. Cumanya untuk kelas AdMath semalam saya belum upload lagi sebab tak sempat. Hari tu last kelas kita sampai ke ubahan, tapi ubahan ni kita tak sempat nak discuss. Jadi saya ada minta pelajar untuk siapkan soalan ubahan dan nombor 6 sepatutnya saya akan discuss hari ni. Tapi tak apa, sebabkan kita ada masa 1 jam, saya akan discuss dua-dua sekaligus lah. Lepas tu next week kita akan sambung kepada trigonometri dan rangkaian teori graf. Okay, saya akan go slow-slow je, cumanya jangan risau. Yang penting pelajar kena siapkanlah. Kena try buat. Sama ada saya ajar ataupun tidak, kamu try buatlah sama ada dapat jawapan betul ataupun salah. Okey? Sebab kalau tak cuba buat latihan, hanya setakat dengar sahaja, memang tak akan dapat apa-apa benefit pun. Okey, jadi untuk tu saya nasihatkan kalau ada matematik ke, matematik tambahan ke, tolong buat latihan. Okey, sebab memang kena buat latihan. Alright. Okay, ni adalah soalan ubahan. Tajuk ubahan awak boleh check dekat tingkatan 5 bab 1. Bab 1 kot, saya tak ingat. Okay, ubahan. Kemudian tajuk ni awak kena baca secara pelan-pelan lah. Okay, kena baca pelan-pelan. Kalau dekat sini dia punya statement dekat bawah statement kat bawah ni dia cakap diberi bahawa P berubah secara langsung. Bila kita baca P berubah secara langsung, kita akan terus tulis. Kita akan terus tulis P berubah. Berubah ni macam simbol benang. Dia macam bentuk alpha something. Tapi dia adalah sini. Berubah secara langsung dengan kuasa 3. Okay. Berubah secara langsung maksudnya dia akan straight lah. Dia akan sambung sahaja. Dengan kuasa 3Q. Dengan kuasa 3Q maksudnya Q kuasa 3 lah. Maksudnya kita catatkan apa yang kita cakap ataupun apa yang kita baca tadi. Tapi baca pelan-pelan lah, jangan baca laju-laju. So kalau kita baca pelan-pelan, kita boleh keluarkan dia punya statement. So P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Dan secara songsang tu mestilah berada di bawah. Okay, berada di bawah mesti ada pecahan. So perkan dengan punca kuasa 2R. Okey, punca kuasa 2 R. So ini adalah statement dia. Di mana kalau langsung berada di atas. Okey, kalau langsung berada dekat atas. Okey, ini langsung. Dan bawahnya adalah songsang. Alright. Jadi kalau nak tahu, bacalah. Okey, baca dia punya ayat dan kita keluarkan dalam bentuk pernyataan macam ni. And then seperti biasa kita akan hilangkan benang ni. Okey, benang ni kita akan hilangkan dan kita akan gantikan benang tu dengan huruf K. Gantikan benang tu dengan simbol tanda sama. Okey, tanda samalah, tukar sahaja dia punya simbol tu, tapi syarat dia mestilah letak huruf K. Mesti letak huruf K kat sebelah tanda sama. Belah kanan tau, jangan letak belah kiri. Jadi hilanglah simbol benang ni. Dan kita letakkan tanda sama K. Okay.
Yang lain boleh salin, maksudnya yang salin tu adalah yang tinggal. Contohnya Q kuasa 3 dengan punca kuasa R. So salin yang tinggal tu lah. Q kuasa 3 per dengan punca kuasa R. Jadi statement ni jangan risau, statement ni tak payah hafal. Okey, statement ni tak payah hafal sebab statement ni boleh macam-macam jenis. Awak just baca dan keluarkan sahaja dan bentukkan dia punya ni statement. Okey, baca pelan-pelan P berubah. So P kat sini P depan berubah, simbol ubahan. Ni simbol ubahan macam benang ni. Secara langsung duduk atas, so dia akan jadi kuasa 3Q kat sini atas. Secara songsang berada di bawah, jangan lupa songsang mestilah berada di bawah. Jadi dia kata punca kuasa 2R. So punca kuasa 2R lah. Kalau punca kuasa 3, punca kuasa 3 lah. Okay, baca je. And then jadilah bentuk sama dengan ubah je simbol benang ni jadi simbol tanda sama. Cumanya bila kita nak tukar simbol mestilah letak sebelah dia K. Okey, mestilah letak huruf K. K lah, kita letak huruf K senang. Okey, kalau buat macam ni maksudnya dah betul lah tu. Cumanya kita kena cari dalam table ni yang mana yang kita boleh gantikan nilai PQR sama ada barisan pertama ataupun barisan kedua. Okey, kita kena gantikan semua kolom sebabnya kita tak tahu nilai K ni apa. K ni berapa nilai dia tak tahu. So awak kena cari nilai PQR yang kita tahu. Okey, contoh kat sini kolom row yang pertama, baris yang pertama ni awak tahu P dia 6. Tapi awak tak tahu Q dia siapa. So awak tak boleh ambil ni. Okey, tak boleh ambil Q. Maksudnya tak boleh ambil row yang pertama. Kena ambil row yang kedua sebab row yang kedua ni awak tahu nilai dia 64 untuk P Awak tahu nilai Q dia ialah 4, awak tahu nilai R dia ialah 9. Maksudnya kalau dalam table ni semua nilai tu awak tahu. Okey, semua nilai tu awak tahu, awak ambil yang tu. Ambil row yang semua dapat. Jangan ambil row yang tak ada nilai tu, jangan ambil. Ambil nilai yang ada semua jawapan. So P ada, Q ada, R ada, ambil yang tu. Jadi apa yang nak kena buat bila kita dah ambil dari table ni, kita ganti sahaja. Kita gantilah nilai P dia dengan 64. So awak gantikan P dengan 64, saya tulis kat sini 64. Okey. K tu awak tak tahu, biarkan sebab kita nak cari nilai K. So biarkan nilai K dekat situ. Duduk diam-diam. Cumanya nilai Q tu awak ubah je jadi nilai 4 lah kat sini Q dia 4. So Q dia 4 kuasa 3. Maksudnya gantikan Q dia sahaja. Dan akhir sekali R dia ialah 9. So punca kuasa 9. Okey, punca kuasa 9. Ganti senang je. Tengok daripada table ni, ganti elok-elok. Letak je nombor tu. Lepas tu kiralah pelan-pelan kira pelan-pelan. Contohnya awak tak tahu nak kira macam mana, awak start dengan nombor yang kuasa 3 tu lah awak kirakan. 4 kuasa 3 berapa? Okey, 4 kuasa 3 tu berapa? So 4 kuasa 3 bersamaan dengan 64. Okey, 64. Kemudian punca kuasa 3 ni. Okey, punca kuasa 3 pula. Punca kuasa 9 ni awak kira dapat 3 lah. Punca kuasa 9 Kalau tak tahu, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator bermaksud awak kira lah. Okey, 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3 dapat berapa? Dapat 64 Kemudian tak tahu punca kuasa 9 ni berapa? Tekan dekat sini. Kalkulator ni ada punca kuasa. Tekan nombor 9. Bukan susah pun nak tekan kan? Jadi ada 3 jawapan dia. Senang. 64 boleh bahagi dengan 3. Lepas tu teruskanlah kira. Okey, teruskan kira. So 64 boleh bahagi dengan 3. Awak pun try. 64 per 3 bersamaan dengan berapa? 64 per 3. Okey, 64 per 3. Kecilkan. Tak boleh? Tak boleh Tak boleh. Okey, tak boleh. So awak kena pindahlah nombor 3 ni. Pindah dia jadi darab. Sebab tak boleh kecilkan Tak boleh bahagi.
So ni kita nak check dulu 64 ni boleh tak bahagi dengan 3. Kalau tak boleh awak pindah je lah. Pindahkan 3 ni jadi darab. So saya pindahkan dia jadi darab. Okey, bahagi pindah jadi darab tau. Jangan tanya kenapa. Bahagi ni, 3 ni kan bahagi, pindah jadi darab. Tak tahu, tengok kalkulator. Ni bahagi, duduk sebelah darab kan. Jadi kalau bahagi pindah jadi darab. Kalau darab pindah jadi bahagi. Tengok dekat sini. Kalkulator ni ada. Kalau tambah, kita kan belajar tambah positif kan. Positif pindah jadi negatif. Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Jadi kalau tak tahu, tengok kalkulator ni. Darab duduk sebelah siapa. Okey. So sekarang ni, 3 ni kita pindah, dia jadi darab. Dia jadi darab. So awak biarkan yang lain. Awak biarkan K64 yang atas tu. Okay, K64 yang atas tu biarkan. Ataupun awak boleh tulis 64K lah kat sini. Okay, 64K. Oops, saya guna K warna merah. Okay. Next. Kiralah 64 kali 3 berapa? 64 kali 3 dapat 192. Okay, saya kira kat sini lah 192. Sama dengan 64K. Lepas tu 64K ni maksudnya darab kan? Pindah jadi bahagilah. So ingat cara nak pindah-pindah tu awak tengok kalkulator. Siapa duduk sebelah siapa? Darab pindah jadi bahagi. So pindah, dia jadi bahagi. So 192 boleh tak bahagi dengan 64? 192 per 64. Boleh, dapat 3. K sama dengan 3. Okay. Sebenarnya kan, awak boleh je pindah kat sini, 3 pindah ke atas, 64 pindah kat bawah. So 64 boleh potong dengan 64, dapat 3 balik lah. Siapa yang boleh congak siapa yang tak boleh congak, awak kena buat satu-satu, kena buat slow-slow. Okay, so nanti K dia akan dapat nilai dia ialah 3. Jadi kenapa kita kena cari K sebenarnya? Dalam tajuk ubahan ni, kita memang kena cari nilai K. Okay, sebab sebelum kita cari jawapan M, kita kena cari dia punya penentu dia, iaitu K lah. Okay, penentu dia. Alright. Jadi, lepas awak cari nilai K, okay, gunakan persamaan tadi. Okay, gunakan persamaan tadi. Ni kan, gantikan nilai K tu dengan 3. Maksudnya, ada sebab kenapa kita cari dia punya K. Sebab kita nak cari penentu dia. Ataupun pemala dia. 3 lah. So awak letak je 3Q kuasa 3 per dengan punca kuasa R. Maksudnya persamaan tadi tu, statement tadi tu awak ambil balik. K tu awak dah dapat kan, ganti je balik dekat situ. And then cari nilai M. Okay, cari nilai M dengan awak gantikan nilai yang lain sahaja. Maksudnya row kedua ni dah guna, dah tak payah guna lagi lah. Sekarang kita guna row yang pertama. Gantikan P dengan 6, R dengan 16. Okey, gantikan P dengan 6, R dengan 16. Okey, so yang lain saya salin. Okey, 3Q kuasa 3. Q ni saya gantikan dengan M. Okey, sebab M Q tu adalah M. 3M kuasa 3 punca kuasa 16. Sini. Okey, kenapa saya gantikan Q dengan M? Sebab Q nilai dia ialah M. So saya letak je M. Biar sahaja. Jadilah macam ni. 6 sama dengan 3M kuasa 3 per dengan punca kuasa 16. Okey. Punca kuasa 16 ni kita boleh pindah ke sebelah jadi darab. Ataupun awak boleh terus kecilkan dia. Dia akan dapat 6 sama dengan 3M kuasa 3 per dengan punca kuasa 16 ni kita boleh tekan kalkulator lah. Punca kuasa 16 ni kita boleh tekan kalkulator. So punca kuasa 16. Okay, dapat 4. Jadi tahu kan, kalau macam ni, apa nak kena buat adalah kita kena kena pindahkan nombor 4 ni jadi darab. So awak try buat dia jadi darab.
6 kali 4. So dia akan jadi macam ni lah. Sekejap saya pindah kat sebelah ni. 6 kali dengan 4 sama dengan 3M. Okey, sebab bahagi kan. Bahagi pindah jadi darab. So dia jadi 24. Okey, 24 sama dengan 3M kuasa 3. Ingat bila dapat macam ni, kita nak cari M. Jadi kita kena pindah nombor yang ada dekat dengan M ni. So nombor yang ada dekat dengan M ni adalah nombor 3. Okey, so pindah je nombor 3 tu jadi bahagi. So 24 bahagi 3 sama dengan M kuasa 3. Jadi ini adalah ungkapan linear. Maksudnya awak kena cari M. Bila awak nak cari sesuatu huruf tu, pastikan huruf tu tak boleh ada nombor. Kalau ada nombor, kena pandai-pandai pindahkan. 3M ni bukannya awak boleh pindah dia jadi negatif. Tapi awak kena pindah dia ikut dia punya operasi. Kalau operasi dia darab, pindah jadi bahagi. Tak boleh tukar jadi negatif. So 24 bagi 3 ni dapat 8. So M kuasa 3 ni sama dengan 8. Nak M sahaja. Kuasa 3 ni tak nak. Pindahlah. Ni kalau awak belajar kan. Macam saya ajar tadi. So kalau macam saya ajar tadi kan, darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Tambah pindah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Kalau kuasa. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Kan? Pernah dengar tak kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2? Ada perkataan 2 kan? Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Kalau kuasa 3 pindah jadi punca kuasa 3. Dia ikut nombor dia. Okay, punca kuasa 3 terbalik pindah jadi kuasa 3. Maksudnya dia akan berpindah sebelah-sebelah. Log akan pindah jadi lon. Silap. Log akan pindah jadi anti-log. Dan sebagainya. Sama je. Tapi yang ni math lah saya tak nak cerita. Yang ni sekarang ni saya cerita pasal matematik di mana punca kuasa 2 pindah jadi kuasa 2. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Sama juga dengan kuasa 3. So sekarang ni sebabkan dia kuasa 3, awak boleh cakap dia adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 3, 8. So macam mana nak tekan punca kuasa 3, 8 ni? Ambil kalkulator, tekan shift. Okey, ambil kalkulator, tekan shift, tekan punca kuasa. Nampak tak dia keluar kuasa 3 ni? Punca kuasa 3 ni. So maksudnya kalau nak cari kuasa 3 atau punca kuasa 3, awak kena tekan shift dulu. Okey, lonjak sikit. Shift adalah lonjak. So lonjak punca kuasa ni, tekan nombor 8. So dapat jawapan dia nombor 2 lah. So M ialah 2. Settle M ialah 2. Jawapan dia saya letak warna purple. Okey, jalan kerja dia sebenarnya pendek tau, tapi awak boleh jalan kerja dia tak adalah panjang sangat pun, dia pendek je. Awak boleh pendekkan lagi kalau awak letih congak lah. So ini dia punya solution dia, awak boleh tengok. Ikut step by step dia. Ini first. Ini second awak boleh check. Yang first ni maksud dia awak kena bentukkan statement dia dulu ikut ayat soalan. Kemudian yang kedua kat sini, sekejap. Ni 2 lah. Ni 2, ni 3. Okey, yang kedua ni maksudnya awak kena, lepas awak dah bentukkan statement tu, kena tukar dia jadi nilai K. Maksudnya simbol yang ada benang tu ataupun simbol ubahan tu, ubah dia jadi K. Lepas tu dah ubah jadi K, cari nilai K dulu menggunakan tabel yang lengkap. Menggunakan tabel yang lengkap ni, yang mana lengkap tadi? PQR yang lengkap adalah dekat bawah. P ada nilai, Q ada nilai, R ada nilai. Ambil yang tu supaya dapat nilai K. Kalau awak ambil yang atas, awak tak boleh dapat K sebab ada nilai M yang ni kita tak tahu. So ambil nilai yang kita tahu, ambil yang bawah. Kadang-kadang kat atas, kadang-kadang kat bawah. Ikutlah. Cari betul-betul yang mana yang lengkap. Okey, lepas tu cari nilai K, gantikan nilai K dalam persamaan balik semula, ulang balik tapi gantikan K tadi dengan 3 Okey, jawapan dia saya letak warna purple. K sama dengan 3. Okey, lepas tu dah ganti kat sini, dekat yang ketiga ni dah ganti nilai K tu. Cari balik kolom yang tak tahu jawapan tadi. Kolom yang
M tadi tu, yang tak tahu jawapan tadi tu, cari dia balik. Kita kejar dia balik. So maksudnya cara yang sama tapi kita ulang balik. Gunakan row yang lain lah. Senang sahaja. So sebenarnya tajuk ubahan ni awak just baca elok-elok. Korang baca elok-elok soalan dia, bentukkan statement, cari nilai K, baru jawab soalan. Dia ada 3 step. Jawapan betul 2 markah, 1 markah jalan kerja. Cari nilai K tu sebenarnya 1 markah lah. Okey, cari nilai K adalah 1 markah. Okey, salin dulu Siapa yang nak salin, salin dulu. Soalan ni siapa yang tak dapat lagi, boleh ambil dekat ni dekat Google Classroom. Atau kalau yang ada dekat WhatsApp tu ambil lah. Sebab ada yang baru daftar kelas saya kan. Tak apa. Okay, kita move on kepada next question. Ni ubahan tak ada masalah lah untuk tajuk ubahan ni, senang je. Yang susah bila soalan dia melibatkan ayat-ayat yang panjang sangat. Okay, sebab dia soalan dia tak bagi table Tajuk ubahan ni kadang-kadang dia tak bagi table, dia bagi ayat sahaja. Yang tu susah. Okay, yang ni last question, saya tak nak lama-lama. Kelas hari ni pun sekejap saja. Kenapa saya buat kelas sekejap saja? Satu sebab adalah hari ni tak ramai. Yang kedua, hari ni ramai yang minggu ni ramai yang exam. Dan yang ketiga, saya juga ada kerja lain yang nak kena buat. So saya akan tolong mana yang saya mampu je lah. Okay. Sekejap saya ambil soalan ni. Ni adalah tajuk kebarangkalian tingkatan 4. Okay, saya tulis tajuk dia, kebarangkalian peristiwa bergabung. Lagi satu, pelajar ni, awak sebagai pelajar tak boleh belajar dalam, contohnya 2 topik atau, bukan 2 topik lah. Maksudnya, belajar tu tak boleh lebih daripada 2 topik dalam sehari. Maksudnya, 2 chapter lah, 2 bab. Nanti kepala nanti akan jadi berat sangat lah, susah nak bawa. Tapi kalau buat latihan tak apa. Kalau buat latihan tu awak boleh buat latihan untuk 10 bab pun tak ada masalah. Cuma kalau awak baru nak belajar, baru nak study balik, tak boleh kalau kita nak study balik lebih daripada 2 bab tu dalam masa sehari. Sebab biasanya kan kalau pelajar yang nak hadapi test ataupun ujian, mereka akan bahagikan dulu hari ni nak baca buku bab berapa, esok nak baca buku bab berapa. Sebab tu tak boleh sumbat. Kalau contohnya esok nak exam, hari ni baru nak baca buku. Tak boleh. Sebab tu saya cakap, kalau awak nak faham betul-betul, start pecah-pecahkan.
Okey, pecah-pecahkan. Hari ni nak baca berapa buku, berapa buku pula. Berapa topik, esok nak baca berapa topik. Tapi jangan lebih daripada 3 lah. Sebab kalau tak ada basic, memang sakit kepala kalau nak belajar balik. Sebab saya dulu masa zaman sekolah, saya buat macam tu lah untuk subjek sains atau subjek yang melibatkan fakta atau teori lah. Kalau matematik ni kena buat latihan kan. Kalau melibatkan yang fakta ke teori nak hafal-hafal semua ni, saya akan baca dulu. Setiap minggu tu saya akan baca. Setiap minggu tau saya buat. Setiap minggu saya buat, saya baca. Saya fahamkan dulu bab satu ni cerita pasal apa yang nak kena hafal, apa yang latihan-latihan yang saya kena buat. Tapi kalau tak, saya malas, saya tak nak buat latihan, tak apa, saya baca je lah. So biasanya kalau siapa yang ada modul, kalau sekolah bekalkan modul ke atau sekolah recommendkan modul kan, biasanya macam agama Islam ataupun sains ni ada modul lah. Saya akan baca modul-modul tu, tapi tak adalah baca satu hari sekali modul tak ada. Saya bacalah satu bab tu satu hari ataupun satu bab satu hari lah saya baca. Lepas tu setiap minggu saya baca lagi sekali. Saya baca lagi sekali, saya baca lagi sekali. That's why saya cakap kalau awak buat macam tu, ada masa yang banyak, benda tu dah berulang dalam kepala awak dan akan senang ingatlah fakta dan teori. Ini tips untuk baca buku lah. Subjek-subjek contohnya sejarah, agama, sains dan sebagainya. Kalau subjek macam matematik dan admat tu awak tak boleh baca, awak kena buat latihan. So kalau nak tak nak, yang tu awak kena hadir kelas tambahan lah. Jadi janganlah tak ada progress. Setiap minggu mesti kena ada progress. Apa hari ni yang awak buat? Okay? So itu apa yang saya nak bagi tips lah. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Di sini kita baca dulu soalan. Diberi di sekolah Y didapati bahawa 2/5 yang tidak mengikuti kelas tuition. Okey. So kita boleh try imagine ataupun kita lukis. Ataupun tulislah. Tak nak lukis, tulislah. 2/5 ni tidak tuition lah, ataupun tidak mengikuti tuition. Awak just buat macam ni sahaja. Tidak mengikuti tuition. Maksudnya apa maklumat yang ada dalam soalan tu cuba catatkan dulu ataupun awak gariskan. Macam itulah something. Sebab kita nak keluarkan dia punya apa yang point dia nak cakap tu. Okey, tapi kan kita juga boleh fikir di luar kotak ataupun kita boleh imagine sesuatu. Kalau yang tak nak ikut tuition tu ataupun yang tak hadir tuition tu adalah 2/5. Jadi selebihnya mungkin awak boleh cakap bakinya adalah 3/5. Maksudnya kan total kan ada 5/5. Total dia kan ada 5/5 sebab ni total kan 5/5. Kalau yang tidak mengikuti tuition tu adalah 2/5, automatik yang selebihnya adalah 3/5. Sebab 5 tolak 2 bersama dengan 3 kan. So 3/5 ni adalah pelajar yang mengikuti tuition. Dia berlawanan. Ni adalah pelajar yang mengikuti tuition. Ni contoh. Ni bila kita cerita pasal yang ikut dengan yang tak ikut. Kemudian itu daripada ayat yang pertama. Ni ayat yang pertama. Di sekolah Y dan bla 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 lah kat situ. Kemudian diberi ayat yang kedua iaitu diberi bahawa 2 orang murid dipilih. Dia pilih 2 orang murid sahaja. Jadi kan ada 2 pemilihan yang dilakukan oleh sekolah Y. Jadi awak buat macam ni. Pemilihan yang pertama. Pemilihan pertama ataupun awak just tulis I sajalah macam ni. Kalau tak nak malas sangat nak tulis tak apa. Tulis I pun tak apa. Maksudnya cikgu dah tahulah yang I ni menunjukkan bahawa pemilihan tu pemilihan yang pertama. Kalau kat sini soalan ni dia cakap ada 2 orang murid yang dipilih. Okey, 2 orang murid yang dipilih maksudnya ada 2 lah. Ada 2 macam ni. Dia jadi macam ni. Boleh buat macam ni. Jadi untuk soalan ni, soalan A dia suruh kita lukis gambar raja pokok. Gambar raja pokok kan bila kita start kan, kita ada yang ikut tuition dengan yang tidak ikut tuition. So ada 2 kategori lah. 2 kategori di mana yang mengikuti tuition ni warna merah, yang tidak mengikuti tuition ni warna hitam. So awak buat macam ni.
Kita nak letak apa XY tak? Nak letak huruf apa? Saya rasa kan saya nak guna ni lah. Saya buat macam ni je lah. Saya guna huruf P Saya catatlah kat sini. P tidak mengikuti tuition. P tidak mengikuti tuition lah. Saya kena catat dulu sebab kalau tak, saya pun tak tahu nak letak huruf apa. Kadang-kadang awak nak guna huruf apa, terpulang lah. Nak guna huruf S ke, nak guna huruf X ke. Kemudian ada P dan Q lah. Ataupun awak boleh buat P yang ada prime. Berlawanan P berlawanan mengikuti tuition. Okay, saya suka buat macam ni. Sebab saya nak catat siapa P, siapa bukan P kan. Okay, so kalau kat sini, saya buatlah macam ni. First, ada P. Yang kedua, mesti ada yang bukan P. Macam ni First mesti ada P, first mesti ada bukan P. Dia jadi macam ni. Okay. Kemudian, bila kita dah tahu bahawa pelajar yang tidak mengikuti tuition, pecahan dia mestilah 2/5. Okay, yang tidak mengikuti tuition manakala pelajar yang mengikuti tuition, dia punya pecahan dia adalah 3/5. Kita catat sahaja macam ni. Tapi bila pemilihan yang kedua kat sini, dia cakap benda yang sama lah. Kategori yang sama mesti ada juga pecahan yang sama. Dipecahkan lagi kepada 2 iaitu P dan bukan P. Maksudnya setiap satu ni dipecahkan lagi kepada 2. Okey, dipecahkan lagi kepada 2. Maksudnya satu ni bersama dengan 2 lah. Okey, satu ni bersama dengan 2, kalau 2 ni bersama dengan 4. So dia akan pecah, totalnya ada 4 lah kat sini. Okey, P, P. Jadi kan pecah je. Setiap satu ni pecah 2. Setiap satu pecah 2. Ini kita panggil dia peta pokok. Jadi tak semestinya huruf P. Awak boleh je guna huruf M. Awak boleh je guna huruf M prime. Mana-mana huruf boleh. Tapi ingat, kalau awak nak guna mana-mana huruf yang awak suka, awak kena catat atau nyatakan dulu. Siapa dia? Biar senang. Okey, biar senang. Okay, yang ni awak boleh catatkan pecahan dia lah. Awak boleh tulis atau tidak. 2/5 untuk P. 3/5 untuk bukan P. 2/5 untuk P. 3/5 untuk bukan P. Catat sahaja. Akhir sekali mesti ada kesudahan. Kesudahan tu adalah gabungan lah. Kesudahan apabila kalau awak lihat dekat sini sepatutnya dia akan dapat P bersambung dengan P. Dah macam rangkaian P bersambung dengan P, dia akan dapat PP. Kalau P bersambung dengan bukan P, dia akan dapat P bukan P. Macam ni lah. Kalau disambungkan yang bawah ni, bukan P dengan P, dia akan jadi bukan PP. Sambungkan sahaja dia punya rangkaian tu. Kemudian kat sini bukan P, bukan P. Dalam bahasa Inggeris kita panggil P prime, P prime. Alright. Jadi, yang ni maksudnya awak boleh dapat 4 kesudahan di mana ada jenis pelajar yang dia cerita kat sinilah. Kalau kesudahan dia, pemilihan pertama awak ambil pelajar yang tidak mengikuti tuition. Kemudian pemilihan yang kedua juga pelajar yang tidak mengikuti tuition. Itu adalah kesudahan dia. Ada juga ceritanya apabila awak ambil pemilihan yang pertama, awak dapat pelajar yang tidak mengikuti tuition. Tapi pemilihan yang kedua adalah pelajar yang mengikuti tuition. Dia berlawanan. Ataupun sebaliknya, terbalik sikit. Dan akhir sekali, dua-dua pelajar tu tidak mengikuti tuition. Silap. Dua-dua pelajar tu adalah mengikuti tuition. Ini adalah P prime lah. So ada 4 kategori lah. 4 kategori atau 4 set macam ni. Itu kita panggil dia sebagai peta pokok lah. Dan kalau awak lukis dengan baik, betul, kedudukan dia cantik, dapat 2 markah. Dia tak suruh awak kira pun, dia suruh awak lukis je. Lukis atau lukis lah, lukis. Cumanya peta pokok ni kena banyak space lah, awak nak kena guna banyak space.
Kalau awak tak tulis pecahan dia pun tak apa. Cumanya nyatakanlah awak guna huruf apa kat sini. Guna huruf P ke, guna huruf apa Kena nyatakan. Okey. Ini untuk soalan A. Senang Cumanya mesti lupa macam mana nak buat peta pokok ni. Peta pokok ni dia macam rangkaian Dia macam ada dahan-dahan dia. Dia ada dia punya ni. Apa orang panggil? Dia daun lah. Saya panggil dia daun kat sini. Ranting dia. Lepas tu dia daun. Okey. Lepas tu dekat daun dia mesti ada ranting lagi dan daun lagi lah dan sebagainya. Ini adalah yang kita petik tadi. Yang kita petik daripada ranting tu dapat kesudahan. Ni kita panggil dia peta pokok. Tapi tak nampak macam pokok pun. Okey. Next adalah soalan B. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya seorang murid mengikuti kelas tuition. Dekat sini awak kena baca betul-betul. Dia kata keyword dekat sini adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya adalah kata kunci dia, saya garislah. Okey. Kata kunci yang kedua ialah mengikuti kelas tuition, iaitu kalau saya guna huruf P prime, maksudnya kena cari P prime lah. Okey, P prime. Sekurang-kurangnya seorang. Okey, sekurang-kurangnya maksudnya kalau seorang diterima, kalau dua orang diterima. Kalau tak ada orang tak diterima Maksudnya sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya satu. Kalau awak lihat dekat kesudahan ni, okey, kat kesudahan ni P prime tu awak jumpa tak dekat yang pertama ni? P prime ni tak ada langsung pada yang barisan pertama. So tak ada. Okey, tak ada tak boleh. Kalau kat yang kedua ni awak lihat ada satu sahaja P prime. Jadi kita ambil yang tu. Ambil. Nampak tak? Dari kesudahan ni awak boleh tengok macam mana nak cari pelajar yang mengikuti kelas tuition tu dengan menggunakan simbol sahaja. Jadi kalau lihat kat sini yang ketiga ni sama juga, ada satu. Sekurang-kurangnya satulah ada. Yang last kali ni ada dua-dua, lagilah banyak. So ambil sahaja. Jadi kita ada 3 jawapan. Okey, kita ada 3 jawapan. So dia nak apa? Dia nak apa sebenarnya? Dia nak kebarangkalian. Maksudnya dalam pecahan dia nak dalam pecahan. Jadi awak dah tahu dah jawapan dia, cumanya nak cari pecahan dia. Okey, awak jumpa kat sini ada P. Okey, P bukan P, silap Awak ada jumpa P bukan P. Awak ada jumpa atau P bukan P atau awak ada lagi jumpa satu jawapan, dua-duanya adalah bukan P bukan P. So ada 3 jawapan yang awak jumpa. Jadi kebarangkalian dia macam mana? Tengok balik kat sini ranting ni. P bukan P, maksudnya awak ambil balik kat sini. 2/5 dengan 3/5. Ambil balik dia punya pecahan tu. Maksudnya kebarangkalian tu mestilah dalam bentuk pecahan. So maksudnya awak ambil je pecahan tu. Ni 2/5, ni 3/5. Ambil sahaja. Okey, darabkan. So awak punya jawapan adalah macam ni Sekejap saya tulis. 2/5 kali dengan 3/5. Ni untuk yang P bukan P ni untuk P bukan P. Kemudian awak kena tambah sebab atau ni maksudnya tambah. Jangan tanya kenapa atau. Sebabnya kita ada 3 jawapan berbeza. Dia boleh jadi yang kedua, atau dia boleh jadi yang ketiga, atau dia boleh jadi yang keempat. Sebab tu kita tambah. Kita tambah apabila dia bergerak ke baris yang seterusnya. Kalau dia dalam baris yang pertama, macam ni, satu baris yang sama, kita darab sahaja. Macam ni awak lihat P dengan P prime ni dia adalah darab. Sebab dia rapat. So yang itu sahaja darab. Dalam ni sahaja darab. Dekat luar ni kena tambah. Okay. So tambahkan bukan P ialah 3/5. Okay. Dan P ialah 2/5. Buat macam biasa. Akhir sekali tambahkan dengan bukan P. So 3/5 darab dengan 3/5. Dan cari jawapan dia lah setiap satu. Cari satu-satu. Okay. So tekan kalkulator sama-sama. 2/5 darabkan dengan 3/5. Okey, tambahkan dengan
3/5 darab dengan 2/5. Oops, alamak, silap. 3/5 darabkan dengan 2/5. Sama juga jawapan dia 6/25. Okay. Next, 3/5 darab dengan 3/5. So dapat 9/5. 9/25. Dan akhir sekali jawapan dia adalah 6 tambah 6, 12. 12 tambah 9, 21. So 21/25. Ini adalah kesudahan keseluruhan. Okay. So awak boleh fahamkan balik macam mana nak lukis peta pokok ni. First step awak kena lukis pula. First step awak kena dulu nyatakan siapa yang ikut, siapa yang tak ikut. Jadi awak boleh nyatakan yang tidak mengikuti tuition ni pecahan dia adalah 2/5. Dan sebaliknya mestilah yang ikut kan. Sebaliknya mesti 3/5. So nyatakanlah ni nak huruf apa? Ni nak huruf P. Yang ni nak huruf P prime. Letaklah huruf dia. Lepas tu lukis peta pokok ni. Dia ada 2 kategori sahaja, so buat 2 kategori kat sini. Dan kenapa kita guna Roman 1, Roman 2 sahaja? Sebab pemilihan. Okey, pemilihan dalam soalan ni dia cakap diberi bahawa 2 orang murid dipilih. Sebab tu kita ada 2 sahaja. Kita ada I dengan double I. Sebab tu kita ada 2 sahaja. Kalau dia cakap dia ada 3 orang yang dipilih, jadi awak kena tambah lagi 1. Kalau 3 orang dipilih lah. Ini contoh. Sebab tu saya cakap yang atas ni adalah pemilihan. Berapa banyak pemilihan yang dilakukan. Yang tengah-tengah ni adalah berapa banyak kategori yang ada. Satu kategori pecah 2. Okey, pecah 2. Sebab dia ada 2 kategori kan. So pecahlah. Kalau dia ada 3, so kena pecah lagi dalam. P pecah lagi 2, bukan P pecah lagi 2, pecah lagi 2, pecah lagi 2. So dia ada 8 lah total, dia lagi banyak. Tapi sebabkan soalan ni diminta 2 orang dipilih, so tak banyaklah, sikit sahaja. Okey. So ini adalah dia punya jawapan. Awak boleh salin. Sekejap. Salin kat sini. Okay, so kalau dah salin, siapa yang tak salin lagi boleh snap. Okay, awak boleh snap kalau tak salin. Tapi awak kena salin lah. Okay, saya harap awak dah snap. Okay, kalau dah snap, itu sajalah yang saya nak terangkan hari ini. Saya tak nak banyak. Takut nanti berat nanti nak ajar lagi trigonometri ni. Lepas tu nak ajar lagi yang rangkaian ni. Ni next week je lah. Okay. So itu je kelas kita pada hari ini. Kehadiran saya anggap free, tak wajib lah, maksudnya tak apa, tak datang pun tak apa. Cumanya yang penting awak belajar lah. Okay, yang penting awak belajar. Dan siapa yang ada exam tu saya ucapkan good luck. Dan kalau siapa yang rasa nak settlekan siap soalan ni, siapkanlah. Kalau dah faham lah, dah reti buat terus buat. Tapi kalau tak reti buat, tunggu saya. Okay. Itu sajalah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan.